وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Kalau tak silap maka surat 150, kitab lama. Fa'ala haza atas kita ambil atas sikit dan daripada kemegahan kita terik atas sikit boleh kain. Kata musannif, qala musannif rahmatullah alaih. Saya terik kata jauh sikit apa dah. Maka hukum banyak kemegahan itu iaitu seperti hukum harta yang banyak. Jadi dalam masalah kemegahan ini, dari segi hukumnya itu sama seperti hukum harta yang banyak. Dengan erti kalau kita lihat kepada harta, baik buruk atas benda yang sama. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Kena tengok apa tujuannya, bagaimana pemakaian dan penggunaannya. Maka demikian juga masalah kemegahan ini. Kemegahan dengan arti kemasyhuran, terkenal, orang kenal kita, nama kita tersohor, dikenali di mana-mana, itu termasuk dalam kemegahan belaka lah, kemasyhuran termasuklah. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak semestinya buruk. Tidak semestinya buruk. Ada kalanya menjadi baik. Maka sebab itu musannif kata hukum kemegahan ini samalah seperti hukum harta juga. Harta yang banyak yang kita kumpulkan, ada kalanya jadi baik, ada kalanya jadi tak baik. Bergantung kepada banyak perkara, terutamanya tujuannya dan juga dari segi pemakaian dan penggunaannya. Jadi kalau kita nak buat ukuran umum, harta yang banyak itu adalah buruk semata-mata, dunia semata-mata, silap hukuman kita. Demikian juga kemegahan ini, kemasyhuran ini, kita nak buat ukuran rata, nak buat ketetapan secara umum bahawa semuanya itu negatif, buruk, tak boleh, silap. Jadi perlu kepada penafsiran. Baik, macam mana? Seperti yang tersebut dahulu itu, perkara ini sudah dijelaskan sebelum ini. Baik, kerana
tiada dapat bahawa ada kemegahan yang terlebih luas daripada kemegahan Anbiya alaihimussalatu wassalam. Kalau kita nak tengok dari segi kemasyhuran, para Nabi dan Rasul itu lebih masyhur lagi, lebih terkenal lagi. Dengan erti dari segi kemegahan kau, tak ada boleh tandingan lah. Para Nabi dan Rasul dikenali di mana-mana, tersohor. Jadi itu sebahagian daripada makna kemegahan. Apakah boleh kita kata bahawa mereka ini adalah buruk dengan demikian itu? Tak boleh lah nak kata gitu. Nabi Muhammad siapa dia tak kenal? Sama ada Muslim ke tak Muslim ke kenal. Mukmin ke tidak mukmin ke mereka kenal Nabi Muhammad. Berarti kemasyhuran yang melangkaui batasan tempat dan masa. Benua, tak kira sampai ke benua mana, ada orang Islam, ada orang tahu tentang Nabi Muhammad ni. Zaman dulu sampai sekarang orang tetap kenal, sanjung nama ni. Itu adalah kemegahan, kemasyhuran. Apakah ini satu benda yang buruk? Tidak. Jadi Tok Syekh nak beritahu supaya kita perhati, supaya kita renungi, supaya kita tidak tersalah dalam memahami masalah kemegahan ini, kemasyhuran ini dan sebagainya, bahawa bukan semuanya buruk. Dan daripada kemegahan beberapa imam yang mujtahidin, demikian juga imam-imam mujtahidin, imam yang 4 yang terkenal lah, iaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang terkenal dari zaman mereka ini sampai ke zaman kita, tak padang-padang lagi terkenalnya imam-imam mujtahidin ini. Tapi sebenarnya imam-imam yang bertaraf mujtahid ini yang ada mazhab ataupun yang seolah-olahnya mereka ni ada mazhab sendiri, lebih daripada 4 orang ni. Jangan kita kata hanya ada 4 orang je imam mujtahidin, tak, lebih. Tapi berbanding dengan 4 orang ini tidak standing. Ada imam-imam mujtahid yang lain yang pada zamannya itu suhu orang kenal, ada mazhab sendiri, tapi pupus. Hari ini tak ada, tak ada pengikut, tak ada. Orang yang ikut manhaj dia tu, ikut mazhab dia tu, tak ada hari ini. Tapi pak ni sampai sekarang masih ramai lagi. Dan antara yang teramai, antara berbanding pak-pak ni ramai belaka ni, Maliki pun ramai, Hanafi pun ramai, Syafi'i pun, Hanbali pun ramai. Tapi kalau di Nusantara ni, yang tersohor, yang terkenal antara mereka ini adalah Syafi'i. Demikian juga di beberapa negara, Mesir dan sekitarnya, banyak juga pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Di Mekah sendiri tak kurang. Jadi cuma hari ini timbul satu gerakan untuk memadamkan nama imam-imam mujtahid ini, bahkan dengan adab yang sangat tidak sopan, sehingga ada di antara mereka itu kita boleh baca bahawa mereka ini hilang hormat kepada imam-imam ini dengan cara mereka memanggilnya, sehingga ada di antara mereka itu panggil ikut benda ke PI panggil macam ni. Panggil PI. Boleh buat kira sekarang. Jangan pergi kapung. Jadi panggilan itu pun tak comel dah. Tidak ada hormat kepada alim ulama. Kita nak tahu kita hormat ke tak, orang tengok cara kita panggil dia. Jadi kalau ada orang kita panggil Imam Syafi'i dengan panggilan gitu, taklah berdosa, tapi kita boleh baca itu jiwa yang tidak ada adab terhadap alim ulama, jiwa yang tak ada penghormatan, tidak ada adab terhadap alim-alim ulama.
Jadi mereka ni masyhur. Jadi apakah kerana mereka ni masyhur berarti buruk? Tidak. Jadi kemegahan, kemasyhuran tidak semestinya buruk. Yang buruknya, bahasa mudahnya, bukan kemasyhuran itu, bukan kemegahan itu, tapi kemahuan kita yang kehendak kita tu, yang dibangsakan kepada kemahuan nafsu kita tu, itulah yang buruk. Jadi sekiranya seseorang itu dengan kelayakannya, dengan kebaikannya, dia jadi masyhur, terkenal, maka itu adalah satu kurnia Allah kepada dia, satu nikmat Allah kepadanya, dan ini tidak menjadi sesuatu yang buruk dari segi neraca tasawuf. Dan daripada kemegahan khulafa ar-rasyidin, demikian juga kemegahan, kemasyhuran para khalifah ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka ini masyhur, terkenal sejak dari dulu sampai sekarang. Bukan saja orang Islam yang kenal, orang bukan Islam pun kenal tokoh-tokoh ni. Bahkan ada di antara mereka ni lebih alim daripada kita tentang mereka ni, sebab mereka kaji. Sarjana-sarjana barat, orientalis barat ni, mereka kaji tokoh-tokoh ni, mereka kaji kitab-kitab ulama, mereka kaji tokoh-tokoh besar alim ulama, sampai ke tahap mereka ni lebih kenal alim ulama kita daripada kita sendiri. Mereka lebih tahu, lebih kenal. Ini pelik. Beriman tak, tapi mereka lebih tahu, ada informasi, ada maklumat yang banyak, sehingga kita ni pula kadang-kadang terpaksa rujuk ke dia semula tentang maklumat ni. Nak baca buku dia pula, nak tahu. Ni pelik. Jadi nak beritahu masyhur, terkenal, tapi bukanlah benda yang buruk. Dan daripada kemegahan beberapa imam seperti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan lainnya radhiyallahu anhu. Baik, tetapi segianya bahawa kemegahan itu jangan melarakan akan dia daripada zikrullah. Ini syarat. Jangan sampai kemegahan itu melupakan kita daripada ingat kepada Allah. Macam mana tu? Yang ni jangan sampai kemegahan itu menjadikan kita ini lupa kepada Allah, sehingga kita ini jadi sombong, bangga diri. Sebab lupa kepada Allah. Tapi kalau ingat kepada Allah bahawa apa yang kita dapat ni kurnia dia, bahawa dialah yang memasyhurkan kita, dialah yang memberi kemuliaan kepada kita, itulah kehendaknya, selamat. Itu maksud. Jangan sampai lupa kepada Allah, lupa kepada perkara tadi lah. Bila kita lupa bahawa Allah lah yang mengurniakan, Allah lah yang memasyhurkan, Allah lah yang mengangkat darjat kita, lupa perkara itu, mari penyakit sombong. Tapi kalau kita ingat, maka insya-Allah kemasyhuran itu menjadi nikmat, menjadi kurnia, menjadi lempah kurnia Allah kepada kita. Tapi kalau kita lupa, ini jadi sifat mazmumah, menjadi kecelakaan. Jadi kemasyhuran itu jadi baik, ada kalanya jadi buruk. Tengok bagaimana kita ni dalam menerima kemasyhuran tu, sikap kita. Kalau kita lupa kepada Allah, buruk benda tu. Tapi kalau mengingatkan kita, jadi baik, bahkan jadi lebih baik. Macam mana jadi lebih baik tu? Pertama sekali, bila kita dimasyhurkan Allah, kita ingat benda-benda tadi tu, ingat kurnia dia, pemberian dia. Kita kenal perbuatannya, bahawa dialah yang memberikan kemuliaan, kerana antara namanya Al-Mu'izz. Satu. Jadi itu artinya makrifat. Kita kenal. Bila kita dimuliakan Allah, teringat selalu kita kepada antara nama-nama Allah itu adalah Al-Mu'izzu, yang memberi kemuliaan. Jadi bila kita tengok kita dimuliakan, itulah kenyataan daripada namanya.
Itulah contoh daripada apa yang berlaku, yang menunjukkan bahawa Allah lah yang memiliki nama yang maknanya yang maha memberi kemuliaan. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, satu, kemuliaan kita dapat. Kemudian yang lebih daripada itu macam mana? Kemasyhuran kita ni kadang-kadang memberi manfaat kepada orang lain. Kita dimasyhurkan dengan orang yang ada kepakaran dalam pertukangan. Kena mana-mana. Kau nak cari nukang kemah kali dia tu lah. Memang kau nukang macam ni. Suhu. Jadi orang yang berkenal tadi itu melihatnya sebagai kemasyhuran yang didapat tu kurnia Allah kepadanya, rahmat Allah kepadanya. Yang kedua pula, bila dia terkenal ni, dia memberi kemudahan kepada orang lain. Jadi situ pula ada ganjaran lain, situ pula ada manfaat lain pula. Jadi orang susuhan mana nak cari tukang ni, nak bagi sendiri tak reti. Cari dah kat nanti, dah kan nak buka, mudah kong lah. Dah jumpa lah, itulah jumpa dengan hak kaki lepong macam-macam. Jadi akhir sekali temu dengan hak betul ni dapat manfaat. Itu sebahagian daripada kurnia. Itu maksudnya. Jadi ada kalanya kemasyhurannya jadi kebaikan, bahkan kebaikan yang berganda-ganda. Itu maksud. Jadi kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf ni, tak nampak apa-apa gini ni. Kita duk mengaji selapih kemasyhuran dunia belaka tu. Tain tak boleh ke dia. Tain boleh ke dia. Tak ada apa satulah. Jadi perkara seperti ini perlu kita fahami. Bila kita faham perkara seperti ini ni, banyak manfaat kita dapat. Kalau kita tak mengaji seperti ini, kita mungkin pandangan sekerat. Dengar selapih, dengar-dengar dalam mengaji kita, Tok kata kemasyhuran ni buruk, dunia belaka ni buruk. Padahal kita tak nampak aspek baik dia, yang dengannya kita boleh ambil manfaat. Ini perlu. Dan jangan duka cita dengan dihilangkan daripadanya itu. Yakni jikalau hilang kemegahan daripadamu, maka jangan susah hati. Sebab apa? Kerana hati kita ingat kepada Allah. Dialah yang memberi. Sampai masa kadang-kadang dia ambil seketika. Kita ingat. Jadi bila kita dapat, kita syukur. Bila hilang kemegahan itu daripada kita, tidak hilang kemasyhuran itu daripada kita, jangan kita susah hati. Hendaklah kita pandang juga bahawa Allah Ta'ala lah yang mengambil kembali kurnianya tu. Tengok situ pula. Jangan berduka cita. Jadi apa jua keadaan pun, dapat ke tak dapat, hati kita tetap bermakrifat, tetap mengenalnya. Itu yang dikenaki dengan pengajian tasawuf. Supaya dalam apa jua keadaan pun, hati kita ingat kepadanya, kenal perbuatan, kehendaknya gitu. Fa'ala hadza al-khuruju ila an-nasi bi siyabil hasanati riya'un. Walakin laisa biharamin iz laisa bil ibadah. Tengok. Artinya, maka atas perkataan yang tersebut itu, yakni berdasarkan apa yang telah diterangkan tadi, yang sudah dijelaskan sebelum ini, bahawa keluar kepada manusia dengan memakai kain yang baik-baik itu, iaitu riya. Kita jumpa dengan orang keluar bermasyarakat dengan memakai pakaian-pakaian berjenama, hak mahal, hak goh-goh, jenis-jenis hak pelik-pelik, hak yang suhu, hak mahal ni. Kita pakai benda-benda tu dalam berhubung dengan orang ramai, pergi jumpa orang ramai, temu orang ramai, memang dari segi namanya riya. Dari segi namanya, dari segi nama boleh disebut sebagai riya. Sebab apa? Memang kita pakai gitu supaya dilihat orang lah. Maksudnya orang akan tengok lah. Kalau orang tak tengok pakai orang dia benda gitu, mesti orang tengok. Kalau tidak pakai kain buruk je lah. Jadi
kita pakai pakaian yang indah-indah, yang baik-baik ni memang tujuannya supaya orang melihatnya. Tapi apakah jadi buruk? Apakah negatif? Sekadar itu, ni tengok. Tetapi tiada haram. Tidak haram. Tidak haram. Kerana yang demikian itu bukan riak dengan ibadah. Jadi kesimpulan mudahnya, riak yang jatuh hukum haram berdosanya itu riak dengan ibadat. Adapun riak dengan perkara keduniaan tidaklah haram. Kecuali dalam beberapa keadaan. Ada jugalah boleh kadang-kadang dia terlanjur juga, boleh buat pergi haram juga. Tapi pada dasarnya riak dengan hal-hal keduniaan tidaklah haram pada dasarnya. Dan adalah dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu. Mana dalil bahawa kita menunjukkan pakaian-pakaian yang berjenama, yang baik kepada orang ramai ni, sekalipun nama riak tapi bukan haram? Mana dalilnya? Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah. Ni ejaan dalam kitab saya ni dia potong, dia campur pendek. Jadi ejaan yang sebetulnya Sayyidatuna Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja ila ashabihi kana yanzuru fi jawfil ma wa yusawwi imamatahu wa syi'rahu. Wa qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, ataf'alu dhalika ya Rasulullah? Qala na'am. Inna Allaha yuhibbul abda idza tazayyana li ikhwanihi idza kharaja alaihim. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkehendak ia keluar kepada sahabatnya, yakni bila Nabi ni nak keluar, nak pergi jumpa sahabat dia, nak bertemu dengan sahabatnya, maka adalah ia melihat di dalam pasuai. Tengok dalam pasuai, dah buat madam tu, cermin lah. Tengok pasu, buat benda pula tengok pasu. Balik rumah kita tengok pasu sungguh. Maksudnya tengok kepada cermin. Jadi dalam keadaan gitu tu, adanya pasu, ada air, jadi nampak bayang-bayang sikit. Jadi hari ni tengok cermin lah. Nanti kan dia tiru sunnah ni, balik rumah cermin ada, dia tengoklah pasu juga. Kerana Nabi pun tengok pasu. Betul benda ni payah kau jenis betul benda. Ada manhaj hari ni, ada mazhab jenis betul benda ni. Nabi kata gitu, gitulah. Nabi buat gitu, gitulah. Tak kira bahasa majazi ke, tak majazi ke, Nabi kata gitu. Modal dia Tuhan kata gitu, Nabi kata gitu. Ni kenalah ni. Balik rumah cari pasu. Adik-adik biasa ni, patutnya benda-benda ni kita keseluruhan. Hakikat bahawa hadiah ni kadang-kadang dia situasional maknanya pada tempatnya. Itulah sebenarnya mazhab. Dia mazhab ni bandingan mudah, dia macam tukang masuk. Bandingan imam-imam mujtahid ni, bandingan mudah, saya nak cover berkait ni kan, supaya nak meluaskan kefahaman kita. Kait tadilah kita pergi madaguk balik demo, dia tengok pasu sungguh. Kenapa Nabi buat gini ni? Nabi buat gitu, ada apa? Jadi kena faham situasi tadilah. Macam tadi situasi itu. Jadi memahami situasi ni dah kerja imam-imam mujtahid. Orang awam yang tidak faham perkara ni, kadang-kadang dia tak nampak benda-benda macam ni. Itu berlaku kesalahan. Jadi saya nak buat bandingan mudah. Sebab apa hari ni timbul kecenderungan, timbul pemikiran hari ni cuba nak menolak
perkara-perkara seperti ini hari ini ni, apa-apa yang sudah dibina oleh imam-imam mujtahid ini cuba nak diruntuhkan atas dasar nak terus pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai sepakar-pakarnya, seolahnya gitu. Maka tadilah tidak memahami, ada kalanya perkara ni perlu ditafsir menurut situasi. Jadi termasuklah perkara ni, cuma saya nak buat bandingan sikit lagi supaya kita faham mulai hari ni, supaya tidak termakan dengan aliran-aliran fikiran yang saya sebut tadi tu. Sebab alirannya logik dengar selapih kena. Tak mau pakai Quran, tak mau pakai hadis, mati lalu kita. Takkan aku tak mau pakai. Memang kena selalu. Bila tanya soalan tu, kamu tak mau pakai Quran, kamu tak mau pakai hadis. Jadi tubik buah tu mati akal lalu kita. Jadi sekarang bukan masalah tak mau pakai Quran, tak mau pakai hadis, cara pemakaiannya, cara manhaj, kaedah pemakaiannya. Inilah yang kadang cuba nak diterajam, nak dibuang oleh golongan ini. Apa sebut dalam Quran hadis pakai belaka. Kena ni tengok pasu ni. Balik demah tengok pasu. Sebab apa? Dah Nabi buat gitu. Ini kefahaman. Jadi bandingan saya nak beritahu dalam bab makan minum ni, dia macam mujtahid ni macam tukang masuk. Dia bukan tokai sayur, dia bukan tokai daging, dia bukan tokai ayam, bukan tokai kambing, dia tukang masuk. Baik, kalau kita nak tahu masakan yang baik, yang lazat, yang bersih, yang berkhasiat, maka kena tanya tukang masak ni. Jangan tanya tukang ayam. Jangan tanya tukang beli ayam. Tanya dia ke wimeh lalu. Jangan tanya tukang sayur. Dia reti, dia tahu nama-nama sayur je. Lada tu isu makan belaka lagi. Anggoh belaka. Lada dok lada makan belaka. Kena tanya tukang masak. Tukang masak ni dia tahu lada ni nak boleh pakai untuk masakkan apa, nak pakai banyak mana. Sekalipun setimbung lada. Ni petang-petang banyak lada banyak ni. Nak gula sekuali yang tok lada. Petang-petang banyak. Jadi tak boleh tengok dari aspek tu. Jadi kena tanya tukang masak. Sekalipun benda tu banyak, tapi nak pakainya banyak mana, perlunya banyak mana untuk cita rasa dia. Seperti itu mujtahid, seperti tukang masak. Cara nak adung benda tu. Jangan tanya tukang daging ataupun penjual daging. Memang dia duk suruh ke daging dia lah. Apa-apa pahal pun suruh pakai daging lah, sebab dia tokai daging. Jadi sama juga benda-benda macam ni. Bandingannya orang yang tahu Al-Quran, tahu hadis, tapi tidak memahami banyak aspek tentang Quran dan hadis, tak layak nak jadi mujtahidin. Sekalipun dia hafal Al-Quran, sekalipun dia hafal hadis, dia seumpama tokai sayur tadi tu, tokai daging, tokai ayam. Banyak ayam dia setimbung, daging setimbung. Tapi macam mana nak proses sehingga boleh jadi makanan boleh dimakan dengan enak, tak erti. Banyak-banyak lah setimbung rumah dia ni. Samalah dalam bab ini. Sekalipun dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis banyak, tapi dia bukan seorang faqih, tidak erti nak pakai dengan baik. Bukan berarti tidak tahu pemakaian yang tepat, yang baik, dia tak banyak tahu rahsia itu. Tak banyak tahu rahsia itu. Jadi sekarang kait dengan hadis, balik asal. Jadi ia melihat di dalam pasu air. Sebab dia seumpama cermin lah. Bahasa kita kok tengok ke cermin lah. Bahasa kita bojeng lah. Bojeng tengok cermin. Dan membaiki ia akan serbannya. Baiki serban, sengit dok, emah dok, molek dok, baiki.
Nak kabarnya jangoklah, jangok bagi molek tengok. Dan rambutnya, tengok rambutnya turuh gedok, kereta gedok, sikat gedok, tengok. Nabi tengok. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bila ditengok Nabi buat gini ni, Aisyah pun tanya, adakah engkau berbuat akan yang demikian itu, ya Rasulullah? Yani membuat benda ni, maksudnya seolahnya menjangok, seolahnya menjangok, membuat gini, kayak gini nak pergi jumpa orang, nak tunjuk orang ke, seolahnya gitulah. Bahasa rekas, bahasa adab. Maka sabdanya, bahkan Nabi kata, ya memang aku lakukan ini, aku buat benda ni. Bahawasanya, lalu Nabi bersabda, bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan hambanya apabila ia berperhiasan bagi saudaranya. Yani Allah Ta'ala ni, kata Nabi, kasih kepada seseorang yang menghiaskan dirinya untuk saudara-saudaranya, untuk kawan-kawan dia, ia berhias supaya nampak baik, nampak comel. Dan ternyata sikap itu, perbuatan itu disukai oleh Allah. Sekalipun dari segi nama, nampak ada unsur riak situ, nampak ada makna-mana, makna riak pun ada, makna takabur pun ada, itu punya do. Kalau kita lakukan itu dengan tujuan yang baik ini, lebih-lebih lagi kita tahu hadis ini, kita faham hadis ini, dan kita buat semua itu atas dasar apa yang kita faham dari hadis, lebih-lebih lagi lah. Jadi kena baiki persepsi lama kita tu, nak pergi jumpa orang lain pakai comel-comel, pakai kain blackout kereta, kedut 1,000. Tak boleh jumpa orang, tak boleh ni, riak lah ke ni, takabur lah ke ni. Nak pakai molek-molek, duduk rumah seorang, molek pula. Pakai rumah, mama duduk rumah, mau jumpa orang. Ya. Tak timbul riak situ. Ya. Jadi dia berkait dengan ibadat. Contohnya, kalau kita bersolat, kita memanjangkan solat kita tu. Contohnya. Jadi kata Nabi, Allah Ta'ala suka pula kepada orang yang berhias untuk orang lain. Maksud supaya orang lain tengoklah, supaya nampak pakaian baik, comel. Apabila ia keluar kepada mereka itu, yakni dia berhias, pakai molek, nak pergi jumpa orang, ternyata orang yang dikasihi, dan Nabi buat benda ni dan tidak salah. Jadi yang persepsi kita selama ni borong doa lalu, pakai macam-macam tak boleh. Borong doa lalu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, na'am, kana hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibadah, li'annahu kana ma'muran bida'watil khalqi walau saqata an a'yunihim la fasada dzalika. Artinya, bahkan kata Ghazali, adalah berperhiasan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu jadi ibadat. Bahkan berhiasnya Nabi ni, lelaki ni jadi ibadat kepada Nabi. Ibadat yang tidak rasmi lah. Sebab ibadat ni ada dua, yang rasmi dan yang tidak rasmi. Yang rasmi, yang ada tata cara dia tu, sembahyang, puasa, haji, ada kaifiat dia, ada tata cara dia. Dan bila seseorang tu melakukannya, kita tahu dia melakukan ibadat.
ada ibadah yang tidak rasmi. Apa-apa kebaikan yang kita buat dengan niat yang betul, maka boleh jadi ibadat. Dalam hadis disebut seorang lelaki dia pergi ke perigi, mafhum hadis, dia pergi ke perigi tu, dia tengok ada anjing dahaga, jela lidah, nak minum air tapi tak boleh minum. Air jauh daripada muka dia tu, tapi dahaganya ni jela lidah nak minum, tapi dah nak minum tak apa, jauh, mungkin dalam. Jadi si lelaki ni pergi cebok air tu, guna sepatu dia, guna kasut dia tu, pergi minum ke anjing lapar ni, dan dengannya dia dibalas syurga. Nampak perbuatan biasa, ternyata dia ibadah yang tidak rasmi. Jadi Nabi berpakaian baik ni dalam bab ini jadi ibadah kepada Nabi. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan tugas kerasulan. Tugas ke mana? Tengok. Kerana bahawasanya adalah ia disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menyeru akan segala makhluk. Nabi ni diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyeru makhluk. Nabi tu diperintah, Nabi tu sendiri diperintahkan supaya berdakwah kepada orang. Tapi kalau pada diri Nabi ni ada perkara yang menakutkan, yang menjadikan orang lari, maka tujuan itu tidak kesampaianlah. Sebab itu ulama-ulama usuluddin menetapkan bahawa pada diri Nabi ni tidak harus terjadi perkara-perkara yang aib yang menyebabkan orang temu lagi. Tidak harus terjadi. Sakit tak ada benda, sebab dia bukan perkara aib. Sakit demam itu bukan perkara yang menyebabkan orang temu lagi, tak ada. Ataupun sakit yang biasa. Tapi ulama-ulama menyebut sekiranya ada penyakit-penyakit yang menyebabkan orang lari daripadanya, itu tidak akan berlaku pada diri Nabi. Sebab apa? Dia akan berlawang dengan tugas kerasulan tu. Tugas dia untuk ajak orang, seru orang. Nak seru orang ni, orang tengok dulu lagi tembul lagi. Dan orang lari itu bukan sebab apa? Sebab ada kecacatan yang pada nalurinya orang akan lari. Orang akan lari. Jadi perkara-perkara seperti ini tak akan berlaku pada Nabi. Sakit demam itu harus terjadi pada Nabi dan Rasul. Disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menyeru akan segala makhluk di dalam agama Islam. Itu tugas Nabi, berdakwah, menyeru manusia ni supaya beriman kepada Allah, supaya mentauhidkan Allah, supaya menjadi seorang Muslim, seorang mukmin. Itu tugas Nabi. Dan jikalau tiada berhiasan seperti yang demikian itu, nescaya gugur hebat. Ber tak ada sini dalam kitab saya ni, ber tak ada, hilang zutir. Nescaya gugur hebatnya dan kebesarannya. Sekiranya Nabi ni berpakaian macam orang gila, berpakaian macam orang gila, maksudnya orang tengok orang lagi sudah, ini menghilangkan hikmah dia. Jadi Nabi pergi, orang tengok dulu orang temu lagi. Jadi tujuan Nabi supaya menyeru orang ni tak kesampaian lah. Sebab tu Nabi pakai pakaian yang baik-baik, supaya antara sebabnya bahawa tidak menjadi sebab orang lari daripadanya. Nescaya gugur hebatnya dan kebesarannya. Sekiranya Nabi tidak berhias ni, pakai pakaian macam orang gila tu, tak ada lah kebesarannya. Dan orang bila tengok dulu lagi orang temu lagi, maka tidak tercapai maksud. Gugur hebatnya
dan kebesarannya itu daripada mata manusia, yakni daripada pada pandangan manusia. Jadi pada pandangan manusia ni, kalau Nabi pakai capang-caping macam orang gila tu, pandangan orang ramai ni tengok tak ada kemuliaan lah. Jadi orang sebab yang membuka pintu kepada mereka dengar dakwah tak ada. Sebab apa? Mereka tak pandang pun Nabi dengan keadaan seperti itu. Mereka bahkan mungkin mereka temu lagi. Dan yang demikian itu membawa kepada binasa agama. Kata Imam Ghazali, ini mengakibatkan rosokkan urusan keagamaan, iaitu menyeru manusia kepada kebenaran. Tiba-tiba dengan keadaan seperti ini orang temu lagi. Jadi tidak kesampaianlah, maksud tu tak tercapai. Kemudian wallahu a'lam, kata Syamsul Samad, faslun fi bayani darajatir riya. Habis fasal kesombongan ni, kebanggaan ini. Sekarang mengenai fi bayani darajati ar-riya. Ini suatu pasal pada menyatakan darjat riya. Jadi riya ni dia banyak peringkat juga. Kita selama ni dengar sekara itu pun kadang-kadang tak jelas mana. Sekarang Tok Syekh ni nak beritahu kepada kita peringkat-peringkat riya. Ketahui olehmu bahawasanya riya itu bersalah-salahan, yakni berbeza-beza. Sebab bersalah-salahan rukun riya itu. Kenapa berlakunya perbezaan pada jenis-jenis riya ni? Kerana rukun-rukun riya ni berbeza-beza tu. Jadi perbezaan rukun tadilah membawa kepada berbagai-bagai jenisnya riya ni. Baik, bermula rukun riya itu 3 perkara. Jadi ada 3 perkara, kata Syamsul Samad, yang menjadi rukun pada riya. Daripada 3 perkara inilah akan menghasilkan jenis riya ataupun bentuk riya yang berbeza-beza. Pertama, dikosat riya itu, yakni memang kosak niat riya itu. Dia memang ada niat nak memperlihatkan, kosak niat. Dan kedua, sesuatu yang diriakkan dengan dia. Dia nak tunjuk benda yang nak tunjuk tu. Apa yang dijadikan bahan untuk riak. 2 rukun dia. Dan ketiga, sesuatu yang diriakkan kerananya. Yang ni nak tunjuk siapa? Nak tunjuk benda dan nak tunjuk siapa? Niat nak tunjuk apa yang dia nak tunjukkan ke orang, dan kepada siapa yang nak ditunjukkan. 3 kali. Inilah rukun riya. Baik, tengok. Adapun rukun yang pertama, itu maka iaitu qasad akan riya itu. Niat memang dalam hati dia memang sudah ada niat untuk riya, nak mempertontonkan, nak memperlihatkan kepada orang supaya orang tengok, supaya orang tahu. Baik, iaitu 4 darjat. Bahagian qasad niat ni saja bila dia pecah ada 4 darjat dah. Ada 4 tingkatan qasad niat. Maka darjat yang pertama, bahawa adalah ia berbuat ibadat itu dengan semata-mata qasadnya riya. Dia buat ibadat, niat dia tak ada lain kecuali semata-mata memang dia nak tunjuk orang. Maksudnya 100% lah, 100% dia nak tunjuk. Maksudnya kalau dia semayang, kerana supaya orang tengok. Tak ada orang, tak ada lah semayang. Ada lah. Ataupun ibadah-ibadah lain. Ada orang, ada lah. Tak ada orang, tak ada lah. Ini 100% dia. Dan tiada ia mengqasad dengan ibadatnya itu akan pahala. Bukan dia qasad pahala,
Apatah lagi kosak-kosak yang lebih mulia daripada tu, tak ada. Semata-mata nak tunjuk. Itu darjat pertama. Seperti ia berbuat sembahyang di hadapan manusia. Dia sembahyang depan orang. Memang tujuannya supaya orang tahu, supaya orang tengok dia sembahyang. Memang tu tujuan dia, supaya orang tengok dia sembahyang dan tahu dia ni sembahyang. Maksudnya kalau tak ada, dia tak sembahyang terang. Dia tak sembahyang terang. Ini memang kosak dia 100% kerana riak. Jikalau bersunyi ia sendirinya, nescaya ia tiada berbuat sembahyang itu. Itu tanda. Maksud kalau tak ada orang, dia tak buat seterang. Ini tanda 100% riak. Maksudnya dia hanya buat bila ada orang yang melihatnya depan orang, kerana tujuan dia supaya orang tengok, orang tahu dia buat benda tu. Tapi tak ada, besar. Dan terkadang sembahyang di hadapan manusia dengan tiada air sembahyang. Kadang-kadang kena molek, tak ada sembahyang pun sembahyang juga. Nak suruh nampak orang ni, biar tak ada sembahyang pun. Tu nak khabar ni, pattern-pattern hak riak 100%. Mana-mana molek, kain syarik pun bahan juga. Nak kira lah. Asal sembahyang je. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.